wa sahlan. Salam perkenalan bagi yang belum mengenali Muallimah. Okey, untuk hari ini subjek kita Bahasa Melayu untuk tingkatan 2. Kita bertemu lagi bagi pelajar lama bersama dengan Muallimah Nur Awatif. Bagi yang belum mengenali, Muallimah adalah Muallimah Nur Awatif. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan lebih kenal mengenali antara satu sama lain. Okey, untuk hari ini uh, kelas permulaan, Muallimah akan tunjuk beberapa pengenalan lah untuk bahasa Melayu, sebab tahun lepas kita tak dan belajar banyak. Jadi tahun ni Muallimah akan fokus betul-betul untuk kamu tahu apa yang item yang perlu kamu tahu dalam bahasa Melayu. Secara keseluruhannya, apa format bahasa Melayu untuk PT3. Sebab tahun lepas kita tak sempat belajar banyak. Okey, bila sebut pasal bahasa Melayu kan, tengok kat situ ada gambar tulisan kan. Okey, ada gambar tulisan, maksudnya bahasa Melayu ni sinonim dengan penulisan. Bila tahu bahasa Melayu je, kamu kena tahu pasal bahasa, kamu kena tahu pasal perkataan, dan kamu kena menulis. Okey, ni buku bahasa Melayu untuk tingkatan 2 lah. Kalau nanti kita tengok buku teks digital, dan nanti kalau ada masa kita susun, kamu boleh dapat buku teks ni. Okey. Okey, ni Muallimah lah bagi yang pelajar lama dah pernah tengok kan. Okey, bagi pelajar baru, okey, Muallimah nama Muallimah Nur Awatif binti Zainal Abidin. Okey, kelas kita untuk kelas online ni, kelas PDPR. Okey, kelas kita akan diadakan pada hari Rabu dan Jumaat. Okey, masa 11.30 hingga 12.30 tengah hari. Rabu pun 11.30, Jumaat pun 11.30. Okey, platform yang kita akan gunakan, memandangkan ramai yang tak ramai, ada yang tak ada gadget, ada yang ada kekangan. Jadi Maklimah tak boleh nak buat secara Google Meet. Okay, Maklimah mungkin akan buat secara WhatsApp. Sama ada WhatsApp, kita belajar melalui WhatsApp, Google Classroom, ataupun rakaman video yang macam Maklimah tengah buat sekarang ni lah. Okay, apa-apa pun Maklimah akan maklumkan. Setiap kali nak kelas tu, Maklimah akan maklumkan platform apa yang kita akan guna. Okay. Okay. Untuk subjek Maklimah, Maklimah nak guna apa? Buku ke apa? Okey, untuk subjek Maklimah, tolong ambil tahu lah, tolong cakna, tolong alert sama. Okey, untuk subjek Maklimah akan gunakan buku penulisan kosong. Siapa yang ada buku penulisan kosong, kalau tak sempat beli kat sekolah tak apa, Maklimah tak kisah pun buku logo sekolah ke tak ada logo sekolah pun tak apa, janji dia buku penulisan kosong. Okey, buku penulisan panjang. Ataupun siapa yang ada masalah, kata Maklimah saya tak sempat nak keluar beli, tak apa. Maklimah tak strict sangat. Jadi kalau kamu tak ada pun tak apa, kamu boleh pilih sama ada kamu nak pakai buku penulisan panjang yang kosong ni, ataupun kamu nak pakai kertas A4 ataupun kertas kajang. Boleh pilih. Kalau tak ada kertas A4, pakai kertas foolscap ni lah. Kertas kajang yang garis-garis tu kan. Tapi, siapa yang pilih untuk pakai kertas A4 atau kertas kajang ni, Muallimah nak sediakan file supaya kamu boleh letak segala latihan yang Muallimah bagi dalam file tu. Ataupun, kalau tak ada file sangat, setiap apa yang Muallimah bagi tu, maksudnya minggu ni ada latihan, minggu depan pun ada latihan, gabungkan. Sama ada dengan stapler, klip kertas atau apa-apa sajalah. Yang penting benda tu tak duduk berselerak. Okey? Okey, untuk hari ni. Okey, Maklimah nak terangkan tentang format kertas bahasa Melayu je. Maklimah nak bagi tahu kat kamu, bila sebut bahasa Melayu ni, apa yang kamu kena tahu, item apa yang kamu kena tahu, dan item apa yang akan masuk peperiksaan. Okey, untuk PT3, kamu pun dah tingkatan 2. Okey, insya-Allah kalau ada rezeki kamu akan ambil PT3 tahun depan. Jadi kamu kena tahu daripada sekarang. Okey, untuk bahasa Melayu ada 4 paper, ada 4 kertas ya. Okey, kertas 1, kertas 2, kertas 3. Ada 3 kertas, sorry. Ada 3 kertas. Kertas 1, kertas 2, kertas 3 terbahagi pada 2. Satu ujian bertutur, satu ujian mendengar. Dia termasuk dalam ujian lisan. Okey, untuk hari ni Maklimah nak tekankan untuk kertas 1 dan kertas 2. Sebab kertas 1 dan kertas 2 adalah ujian bertulis. Okey, kertas 3 ujian yang kita akan buat sebelum peperiksaan. Okey, tak apa. Kita tengok satu-satu. Okey,
kertas satu. Okey, kita tengok kertas satu. Okey, apa yang kamu kena tahu? Okey, kertas satu ni dia ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, bahagian A, kita tengok bahagian A. Bahagian A ni 20 markah. Okey, bahagian A 20 markah. Okey, 20 soalan OAP. OAP ni apa? OAP ni objektif aneka pilihan. Maksudnya yang ada A, B, C tu lah. Kamu baca soalan, lepas tu ada jawapan A, B, C, kamu pilih. Tapi soalan dia berkaitan apa? Okey, bahagian A untuk kertas satu, bahagian A ni untuk 20 soalan OAP ni, soalan dia berkaitan dengan sistem bahasa, pemahaman teks. Okey, sistem bahasa tu macam mana? Okey, sistem bahasa yang akan ditanyakan adalah tata bahasa. Tata bahasa yang macam mana dia akan tanya? Okey, antara contohnya dia akan tanya kesalahan penggunaan kata. Maksudnya ibuhan salah ke, perkataan untuk ayat tu salah ke, kesalahan ayat, susunan ayat yang salah, sinonim atau antonim perkataan yang sama maksud ataupun perkataan berlawanan, peribahasa. Peribahasa kat sini peribahasa yang dia ada pilihan jawapan. Kamu baca, kamu pilih soalan ni. Tapi yang maklimah tunjuk ni bukan semua yang akan masuk, ni antara item dia yang akan ditanyakan. Kadang boleh jadi pertengahan tahun tak keluar sinonim, keluar kesalahan ayat, kesalahan penggunaan kata, sinonim tak keluar. Mungkin nanti akan keluar. Dan ni antara contoh, ada lagi tata bahasa yang akan kita belajar nanti. Setakat ni kamu perlu tahu bahagian A, sistem bahasa adalah soalan tata bahasa. Yang tu kamu kena tahu. Item tata bahasa adalah sangat penting. Kita akan belajar dari semasa ke semasa tentang tata bahasa. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah pemahaman teks. Sama juga, OAP juga, objektif aneka pilihan. Okey, item pemahaman teks ni, dia bagi teks kat kamu, kamu baca dan dia akan bagi soalan berdasarkan teks tu. Maksudnya kamu kena faham teks tu, dia akan bagi soalan. Jawapan ada yang dah ada dalam teks tu, tapi jawapan dia akan bagi aneka pilihan lah. A, B, C tu. Okey. Okey, bahagian B. Bahagian B 25 markah. Ada 3 soalan. Okey, bahagian B objektif pelbagai bentuk. Objektif pelbagai bentuk. Okey, soalan satu adalah objektif pelbagai bentuk. Objektif pelbagai bentuk. Okey, sistem bahasa. Sistem bahasa sama juga, dia akan tanya sistem bahasa, tata bahasa. Contohnya dia akan tanya kesalahan bahasa, kesalahan ejaan, frasa, pola ayat. Dia minta susunan kata. Objektif pelbagai bahasa ni maksudnya kamu kena tulis sikit. Kalau tadi objektif aneka pilihan, kamu bulat-bulat je. Objektif pelbagai bahasa ni mungkin kamu kena isi tempat kosong. Macam tu. Kamu kena susun ayat. Peribahasa berdasarkan gambar. Tadi peribahasa yang ada pilihan jawapan. Ni peribahasa yang dia bagi gambar. Kamu kena tulis dia kena tulis sikit sebab objektif pelbagai bentuk ni. Okey, itu soalan satu. Okey, soalan dua, soalan subjektif. Okey, pemahaman petikan. Jawab soalan berdasarkan petikan yang diberi. Okey, tak sama dengan bahagian A. Kalau pemahaman teks tadi tu, kamu baca teks, kamu jawab soalan berdasarkan petikan. Jawapan aneka pilihan, kamu bulat-bulat saja. Kalau yang ni sama bentuk dia, soalan berdasarkan petikan juga, cuma kamu kena tulis. Kena baca, kena pindahkan maklumat tu. Okey? Okey, soalan ketiga, subjektif juga, tulis juga. Bila nama subjektif kena tulis. Soalan novel. Maksudnya kita akan ada elemen komsas kan, komponen sastra. Novel, kita ada novel lah yang kita akan belajar. Okey, di kalau dulu masa Smart 1, novel yang kamu belajar adalah novel Pelari Muda kan. Semua dah ada. Okey, novel yang kita akan belajar tingkatan 2 adalah novel Jalan ke Puncak. Novel Jalan ke Puncak dan antologi Baik Budi Indah Bahasa. Okey, nanti kita akan kupas satu-satu. Untuk hari ni Mak nak beritahu format dulu. Okey, Jalan ke Puncak dan novel dan antologi Baik Budi Indah Bahasa. Okey. Jadi soalan 3 ni berdasarkan novel lah. Okey. Okey, bahagian C. Bahagian C 15 markah, dia ada 2 soalan, pilih satu. Okey, bahagian C ni adalah rumusan, ulasan dan ringkasan. Subjektif pemindahan maklumat. Maksudnya
teks, lepas tu kamu kena ambil isi-isi penting. Dia bagi teks dan dia soalan tu dia akan bagilah. Kamu kena buat rumusan tentang apa? Kebaikan menabung, faedah menabung. Dia teks tu dia akan cerita semua dan kamu kena ambil isi-isi penting saja untuk kamu buat rumusan, ulasan atau ringkasan. Okey. Kita masuk pada kertas 2. Okey, kertas 2 ada dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A 10 markah. Okey, bahagian A subjektif respons terhad. Bila kertas 2 ni dia adalah penulisan. Maksudnya memang kamu kena menulis lah. Subjektif respons terhad. Kamu kena jawab. Dia satu soalan dan kamu kena jawab soalan tu sajalah. Tak ada pilihan. Dan subjektif respons terhad tu maksudnya apa? Karangan pendek. Kamu kena tulis karangan pendek berdasarkan item yang diberi. Kadang-kadang dia bagi bahan rangsangan, kan, gambar, tulisan. Kena tulis karangan pendek 50 hingga 80 patah perkataan sahaja, 10 markah. Okey, bahagian B 30 markah. 30 markah dia bagi 3 soalan, jawab satu, pilih satu saja. Sebab 30 markah. Okey, subjektif respons terbuka penulisan. Subjektif respons terbuka ni maksudnya apa? Kamu tulis apa saja. Maksudnya dia tak terhad. Boleh kemukakan pendapat kamu, boleh kemukakan pandangan kamu. Dia sebuah karangan lah. Karangan panjang tapi tak kurang daripada 180 patah perkataan. Okey. Untuk hari ni, yang tu saja maklumat nak bagi tahu. Yang kamu kena tahu format ni, kena hadam betul-betul format. Kertas 1 ada kertas 2 dan kamu kena tahu elemen yang kita akan belajar. Sebab kamu dah sedia maklum, kita dah belajar dah waktu form 1. Kamu maklumat cuma nak ulang balik je. Kita akan belajar tentang tata bahasa. Kita akan belajar tata bahasa ni luas. Kita akan belajar sikit demi sikit. Mungkin ada waktu kita akan belajar kesalahan bahasa, kita akan belajar kesalahan ejaan, kita akan belajar nak bina ayat, kita akan belajar kesalahan ayat dan ada waktu kita akan belajar peribahasa. Yang tu elemen dia. Okey. Ada waktu kita akan belajar macam mana nak keluarkan maklumat daripada teks. Ada waktu yang kita akan belajar tentang penulisan. Okey? Itu kamu kena tahu. Okey. Jadi untuk hari ni itu saja penerangan dia. Dan maklumat nak bagi kerja sikit. Sikit je. Okey, yang maklumat akan upload dalam Google Classroom. Okey, kerja ni kamu cuba jawab dulu. Dia adalah di bawah tajuk tata bahasa. Okey, cuba jawab dulu. Okey, jawab dalam buku yang orang bagi tahu tu lah. Okey, tak perlu salin soalan. Tapi kalau siapa nak print pun boleh. Ikut maklumat bagi kebebasan. Kalau ada kemudahan untuk print lagi bagus. Print dan jawab. Kalau tak ada, kamu jawab je dalam buku kosong. Tulis jawapan saja. Tulis jawapan contoh kan. Contoh kalau soalan dia aneka pilihan. Okey, maklumat tunjuk soalan dia lah. Okey. Okey, contoh ini soalan dia memang akan upload dalam Google Classroom. Okey, contoh soalan dia. Okey, kamu nak jawab kereta yang dipandu laju di atas jambatan itu terbabas lalu katalah kamu nak jawab B, terjunam ke dalam sungai. Siapa yang tak boleh nak print tu tulis jawapan tapi maklumat tak mau tulis B saja. Tulis B dan tulis titik bertindih ke, tulis dash ke, tulis terjunam. Tulislah item contoh bahagian A. Bahagian A nombor 1 terjunam, jawapan dia B. Tulis. Okey, minggu depan bukan minggu depan, hari Jumaat ni kita akan bincang semula. Jumaat ni kita akan bincang yang ni dan maklumat akan ajar satu item tentang tata bahasa. Okey? Okey, setakat ni yang tu saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya maklumat. Secara dari semasa ke semasa. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.